ayat susunan biasa susunan biasa ni. Okay, ayat susunan biasa ialah ayat yang biasa ni. Ini ialah ayat biasa Okay, ayat biasa, dan kita kena baca dulu. Dia punya cara pertama ialah kita baca dulu, dan nombor dua kita kena tukarkan kepada ayat susunan songsang. Susunan tukar, kita kena tukarkan. Kita tukarkan kepada ayat songsang. Okey, sebelum tu cikgu bacakan dahulu petikan ini. Petikan ini diambil daripada satu petikan daripada Dewan Siswa 2014. 2014 dan dipetik dan diubah suai daripada satu rencana yang dipanggil sebagai pentingnya pendidikan tidak formal. Pendidikan tidak formal. Okey. Dan cikgu baca dulu sebelum kita bincangkan macam mana kita nak jawab soalan begini. Pembelajaran tidak formal berlaku di mana-mana saja. Okey, kamu tahu apakah yang dimaksudkan pembelajaran tidak formal. Pembelajaran tidak formal tu contohnya kalau kita baca sejarah ialah maksud dia ialah pembelajaran yang kita belajar kita perolehi selalunya daripada rumah. Daripada rumah kita belajar pendidikan tidak formal ni. Contohnya pada zaman dahulu mereka mempelajari pembelajaran tidak formal ni daripada mereka menyangkul, mereka mengusahakan pertanian, itu dipanggil sebagai pembelajaran tidak formal. Okey, dan hal ini dikatakan demikian kerana penyebarannya menerusi pengalaman yang kita timba sepanjang masa ini. Okey, selalunya kita ada sekarang ni ada program-program, kamu lihat ni ada program-program kita cikgu bincang secara bersantai kita bincangkan. Walaupun topik ni tentang pembelajaran tidak formal, tapi kita cikgu suka bincangkan apakah ada pelajaran. Okey. Pembelajaran tidak formal sebenarnya kita sekarang pada zaman sekarang ni pembelajaran tidak formal ni memang penting. Memang penting sekali kerana sekarang ni pihak kerajaan telah menggunakan apakah walaupun kita tak ada sijil tapi kita boleh menukarkan pengalaman kita tu yang mungkin dah 20 tahun, 10 tahun kita tukarkan daripada pendidikan tidak formal tu kepada satu pendidikan yang kita tukarkan kepada bentuk sijil. Kamu tengok situ ada banyak sekarang ni kerajaan telah menawarkan program-program yang khusus yang lebih kepada memberi kemahiran kepada pekerja-pekerja. Itu adalah satu peluang yang telah diberikan kepada pekerja-pekerja yang tidak mempunyai sijil tapi mereka dapat menukarkan pengalaman mereka ke dalam bentuk sijil. Dan seterusnya kat sini proses memperolehan ilmu inti telah menjadi sedar atau tidak sedar. Maksudnya bila kita belajar pembelajaran tidak formal itu kadang-kadang kita sedar, kadang-kadang kita tak sedar apa yang kita belajar. Contohnya kita seorang pekerja, kita belajar secara tidak sedar. Itu nombor dua. Nombor tiga ni, meskipun ilmu itu sangat minimum pada suatu masa tetapi yang penting ialah ilmu yang dapat memberi manfaat kepada individu berkenaan. Maksudnya walaupun ada seorang tu mungkin dia bekerja sebagai supervisor dekat kilang tetapi dia belajar lama tapi dia telah memberi manfaat kepada seorang individu tu dalam masa yang panjang. Dan seterusnya pengetahuan dan pengalaman tersebut diperolehi tanpa sebarang bayaran. Dan pengalaman ni bukan kita dapat dibeli. Kita cuma dapat daripada pengalaman kita apabila kita berada dalam pekerjaan.
Okay, hal ini disebabkan kehadirannya adalah secara sejadi dalam kehidupan seseorang. Okay, yang ni cikgu harap kamu faham tentang pembelajaran tidak formal ni dan penjarahan formal ni. Apa yang kamu belajar ni sebenarnya ialah penjarahan formal, bukan yang tidak formal. Okey, kita lihat macam mana kita nak buat. Kat sini dia ada bagi beberapa kalau masa periksa kamu kena, dia tak bagi macam ni lah, dia tak bagikan soalan-soalan ni secara macam ni, dia tak bagi isi tempat kosong macam ni. Kamu kena tukarkan terus ayat yang atas nombor 1 ni, kamu kena tukar terus kepada ayat sosang. Cikgu tulis kat sini cikgu tulis kat sini, kamu kena tukarkan okey daripada ayat ayat apa ni, ayat biasa ayat susunan biasa, okey, susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Okey, dan kamu lihat kat sini, kamu boleh isikan tempat kosong kat bawah ni. Tempat kosong kat bawah ni ada 3 tempat kosong yang ni kamu cuba dulu. Lepas tu kita bincangkan dia punya jawapan dia tentang soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Kamu isikan, kalau kamu boleh lihat jawapan kat atas ni tak ada masalah. Kamu boleh rujuk kepada jawapan yang telah diberikan. Okey, kamu cuba dulu Hans. Kalau cikgu harap kamu cuba dulu. Lepas tu kalau dah siap nanti kamu bagi tahu cikgu dan kita bincangkan dia punya jawapan dia. Cikgu harap semua faham. Cikgu nak tengok siapa yang ada dalam kelas. Kamu seorang ke berapa orang Sekejap. Oh, ada kamu seorang je. Okey. Sekejap. Ada 2 orang. Okey, Bejoy. Okey. Okey, kamu isi tempat kosong ni. Lepas tu kita bincang. Cikgu bagi masa kepada kamu untuk isi. Dia sebenarnya tukar dia daripada ayat biasa. Ayat biasa tukarkan kepada ayat songsang. Dia katakan kamu, dia fokus kepada sini. Pembelajaran tidak formal berlaku di mana-mana. Macam mana kamu nak letakkan perkataan apa yang kamu nak letak kat sini? Kamu boleh ambil satu cikgu bagi dia punya dia punya isi yang pertama kamu tengok sini, kamu tukar ke macam mana? Kamu ambil yang ni dulu. Okay, kamu ambil perkataan ni dulu, berlaku. Kamu letakkan berlaku kat sini berlaku ni. Okay, cikgu tolong kamu. Okay, kat sini kamu letakkan berlaku. Okay, kat sini berlaku. Okay, cikgu tulis kat sini berlaku. Okay, lepas tu kamu cuba. Berlaku. Okay, berlaku
Di mana-mana kat sini kamu tengok sini, di mana-mana. Okey, lepas tu kamu isi lah. Kat sini di mana-mana, dia dah ada dah kat sini dah. Dia ada kat sini, lepas tu kamu isikan kat sini. Dekat sini apa yang kamu kena isikan? Berlaku di mana-mana saja. Okey, pembelajaran tidak formal. Oh betul. Sekejap. Pembelajaran, ya betul. Pembelajaran tidak formal, betul. Tidak formal, betul. Kamu tengok sini Kamu tengok kita buat analisa dulu Macam mana ditukarkan daripada ayat biasa. Kamu tengok sini, pembelajaran tidak formal berlaku di mana-mana saja. Ini adalah ayat biasa. Bila kita ubah kepada ayat songsang, ialah berlaku di mana-mana sahaja pembelajaran tidak formal. Okey, yang ini ialah ayat songsang. Okey, ni ayat songsang Okey, yang ni betul? Okey, yang kamu bagi ni betul? Cikgu bagi markah kat situ. Okey. Kamu teruskan soalan yang kedua. Yang kedua ialah proses perolehan ilmu itu terjadi secara sedar atau tidak sedar. Okey. Terjadi secara sedar. Menjadi secara sedar, betul. Sedar. Okey. Lepas tu tidak sedar. Atau tidak sedar. Atau tidak sedar. Okey. Sini kamu lihat kat sini ni ada satu ni. Proses, betul. Proses. Okey, kat sini proses. Lepas tu proses perolehan. Betul. Ilmu itu. Betul, ilmu itu. Kamu tengok sini, kita tengok dia punya ayat mula-mula kamu tengok sini, proses perolehan ilmu itu terjadi secara sedar atau tidak sedar. Kamu tengok ditukarkan kat sini. Ditukarkan, diambil dari sini, diambil daripada sini diambil daripada sini. Mana pula? Diambilkan daripada sini. Diambil daripada sini, terjadi secara sedar atau tidak sedar. Okey, so kamu kat situ, lepas tu disambung kat sini. Proses perolehan ilmu itu je. Itu ialah ayat songsang. Okey. Kita belajar ayat biasa kepada ayat songsang, okey. Dan kita pergi kepada yang soalan yang terakhir ni ialah pengetahuan dan pengalaman tersebut diperolehi tanpa sebarang bayaran. Daripada sini, kamu ambil kat sini kat sini. Daripada sini, kamu ambil perkataan yang sesuai, dimasukkan ke tempat kosong. Menjadi ayat songsang. Diperolehi tanpa sebarang bayaran. Okey, diperolehi juga diperolehi tanpa sebarang bayaran. Okey, lepas tu pengetahuan dan pengalaman tersebut. Bagus. Pengetahuan dan pengalaman Okey, pengetahuan dan pengalaman. Yang tu betul. Okey, kamu kena yang ni apa yang kamu belajar ni ialah satu latihan menukar. Menukar selalunya susunan cikgu pun ejaan bersalah sini salah.
susunan salah ejaan ni. Susunan. Susunan. Biasa kepada. Yang ni kamu tukar. Kadang-kadang ada soalan macam ni. Soalan macam ni pun kamu, kadang-kadang kita banyak buat kesilapan sebabnya kita dah biasa soalan ni, tapi bila kita nak tukar kepada ayat songsang, kita membuat kesilapan. Lepas tu kita kena buat latihan supaya kita biasa menjawab soalan yang berbentuk macam ni lah. Okey, kita dah selesai yang tu. Kita pergi kepada yang ni. Yang ini ialah yang ni ialah kita bina 6 ayat tanya. 6 ayat tanya yang lengkap menggunakan kata tanya yang betul. Kata tanya digunakan hendaklah bersesuaian dengan frasa yang berhuruf condong. Cikgu bulatkan dulu manakah frasa yang berhuruf condong. Kamu tengok kat sini ialah frasa dia ialah huruf condong, kamu nampak kat sini. Contohnya ialah masalah menghadapi masalah kewangan, pembeli menjadi mangsa, lepas itu dari dahulu sampai sekarang, lepas itu penguatkuasaan dan mendenda pemaju. Kat sini pun ini pun ialah frasa condong ke, frasa condong. Cikgu baca dulu sambil-sambil kita bincang ke dia punya petikan ni. Pada masa ini masih terdapat projek sakit. Projek sakit tu cikgu fikir kamu tahu projek sakit ialah projek yang terbengkalai lah. Sebenarnya dekat negara kita ni ada banyak projek-projek yang tak dapat disiapkan dengan mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Ada banyak projek-projek dan kita lihat satu pembaziran yang amat sangat projek sakit. Bukan dari segi bangunannya, dari segi infrastruktur macam lebuh raya, ada juga jalan-jalan yang tak siap, yang terbengkalai. Iaitu kamu lihat di sini ada projek perumahan terbengkalai yang berlaku kerana pemaju menghadapi masalah kewangan. Yang ini kita memang dah lihat daripada zaman dahulu sampailah sekarang. Di mana pemaju tidak dapat menyiapkan projek-projek perumahan dan ianya memberi kesan yang buruk kepada pembeli-pembeli. Mereka dah bayar, mereka dah bayar deposit, mereka dah dah menjangka supaya rumah mereka akan siap dalam tempoh mungkin dalam 2 tahun. Ini menjadi satu perkara yang mendukacitakan kepada pembeli-pembeli yang mereka mengharapkan rumah mereka akan disiapkan dalam tempoh 2 tahun contohnya. Dan ini telah menjadi satu lumrah sebenarnya kat Malaysia ni. Masalahnya ialah apabila pemaju tu dia menghadapi masalah kewangan. Apabila dia menghadapi masalah kewangan, yang akan menjadi kesan dia ialah pembeli. Dan apabila wujud keadaan itu tersebut, pembeli yang menjadi mangsa. Menjadi mangsa. Dan kebanyakan projek yang bermasalah ini terletak di kawasan bandar. Banyak kes projek ni, kamu tengok bukan haji rumah, rumah kedai, kamu tengok rumah kedai dibina oleh pemaju dengan dalam kuantiti yang banyak sekali. Lepas tu kita tengok balik, tak ada. Lepas tu kita tengok bila dah siap tak ada penghuni yang menduduki kedai-kedai tu. Ada banyak contohnya dekat Selangor ni, cikgu tak boleh cakap, ada banyak tempat yang ada projek-projek sakit je lah. Mustahil pemaju mampu membiayai projek pembinaan ini jika terpaksa mengeluar modal sendiri. Takkan dia nak keluarkan modal di sini untuk membina rumah tu. Dan projek sakit ini wujud sebenarnya dari hulu sampai sekarang. Ini kita tidak boleh nafikan. Dan terlalu banyak projek-projek yang tidak dapat disiapkan oleh pemaju.
Okay, dengan itu lebih wajar jika Kementerian Perumahan adalah sebuah kementerian yang dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan penguasaan dan mendenda pemaju yang tidak menyiap projek mengikut jadual. Okey, cikgu ada yang ni, cikgu yang ni cikgu padam supaya kamu tak keliru nanti. Sekejap. Okey, yang ini cikgu padam dulu. Yang ni ialah yang apa tu yang cuma yang ada apa ni? Yang huruf condong saja yang huruf condong saja. Kamu nampak cikgu agak kamu nampak manakah yang ada huruf condong, dan daripada situ kamu kena membuat apa ni ayat kata tanya. Kata tanya yang betul berdasarkan kepada perkataan yang berhuruf condong tu. Okay, sekejap. Okay, yang ini pun cikgu padam dulu supaya kamu tak keliru. Sekejap. Okey. Kamu tengok sini, kita cuba soalan yang nombor 1 ni dulu. Sebenarnya ada lebih kurang 6 soalan ada sekurang 6 soalan di sini. 6 soalan. Pertama kamu kena berikan soalan daripada perkataan daripada tajuk ni daripada tajuk yang pertama tu. Yang kat sini kamu kena jawapannya kamu kena cari kat sini. Yang ni nombor 1 ni kamu kena cari kat sini. Kamu kena buat satu soalan. Soalan daripada situ. Daripada nombor 1 untuk nombor 1 ni. Okey, nombor 1. Okey. Kamu isikan apakah yang kata tanya ni cikgu ulang balik kata tanya. Contoh-contoh kata tanya ialah apakah di manakah. Okey, di manakah, lepas tu siapakah. Siapakah lagi bagaimanakah. Lepas tu lagi kenapakah. Kenapakah, di manakah, bilakah. Tapi kamu kena bina soalan ni mengikut kesesuaian. Mengikut kesesuaian. Okay, kamu cuba dulu soalan nombor 1 dulu. Apakah perkataan yang kamu kena isi untuk soalan yang nombor 1 tu lah. Okey, apakah yang kamu kena isi nombor 1 tu. Daripada sini yang cikgu dah letak arrow kat sini. Pada masa ini terdapat projek sakit. Dekat sini cikgu tulis kat sini dulu yang ni cikgu boleh jawapan projek sakit. Okay, apakah soalan kat sini kamu letak? Apakah perkataan yang sesuai? Apakah? Betul, apakah. 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 Betul? Cikgu pun betul. Okey, yang nombor 2 nombor 2 ni pula, mengapakah. Yang ini kamu lihat kat sini, kamu pergi kepada ni. Nombor 2 ni. Kerana pemaju menghadapi masalah kewangan. Ini ialah ayat condong ayat condong. Okey. Daripada sini cikgu highlightkan sini, daripada sini berdasarkan dia punya fakta sini lah. Tapi kamu kena bina
soalan berdasarkan jawapan di sini. Apakah perkataan yang kamu fikir yang sesuai diletakkan di situ? Mengapakah projek sakit itu wujud? Berlaku. Okey, mengapakah projek sakit itu, mengapakah, okey boleh. Mengapakah projek sakit itu apa? Berlaku. Berlaku, betul. Berlaku. Kamu boleh satu lagi kamu boleh tambah lagi contohnya kamu boleh tukarkan kepada mengapakah keadaan itu berlaku, mengapakah perkara itu berlaku, yang itu kamu boleh gunakan. Okay, yang ni pun betul juga. Okey, nombor 2 betul. Okey, nombor 3 ni pula apabila wujud keadaan ini pembeli menjadi mangsa. Ini dia punya jawapan dia. Okey, kat sini apa yang kamu nak jawab? Kamu nak isi? Berdasarkan sini, dia punya jawapan dia ialah pembeli yang menjadi mangsa. Apakah perkataan yang kamu fikir yang menjadi masalah? Apakah yang menjadi masalah? Apakah yang menjadi masalah? Okey, kamu tengok sini, yang jadi mangsa ni sebenarnya ialah pembeli. Kalau apakah perkataan yang kamu boleh gantikan selain daripada apakah? Kamu boleh pilih kat sini apa yang cikgu tulis kat sini. Dekat sini, kata tanya kat sini, kamu pilih. Yang paling sesuai. Siapakah yang menjadi mangsa? Betul. Siapakah yang menjadi mangsa? Okey, siapakah? Sekejap siapakah yang menjadi mangsa? Okey, siapakah yang menjadi mangsa? Okey, lepas tu kita pergi ke nombor 4 nombor 4. Nombor 4 itu di kawasan bandar. Ini adalah ayat condong ni, di kawasan bandar. Okey, kat sini dia dah bagi dia punya kata tanya dia dah bagi dah. Ayat tanya dia dah bagi, cuma kamu kena sambungkan. Ayat tanya dia kat sini. Nombor 4 ni kat sini. Di manakah? Okey, di manakah? Lepas itu kamu kena dia punya jawapan kat sini. Jawapan ni kat sini kamu baca kat sini. Jawapan ni kat sini. Macam mana kamu nak isi tempat kosong? Di manakah kawasan bandar yang bermasalah itu berlaku? Di manakah kawasan bandar kawasan bandar yang apa? Kawasan bandar bermasalah. Yang bermasalah itu berlaku. Okey. Yang bermasalah, betul. Masalah itu berlaku. Okey, betul? Ini. Okey, di manakah kawasan bermasalah itu berlaku? Okey. Yang ni betul yang ni kita betul. Okey, nombor 4 ni, nombor 3 betul, nombor 4 betul. Okey. Okey, lepas tu kita pergi kepada soalan yang terus. Yang seterusnya ialah wujud dari dahulu. Wujud daripada dahulu sampai sekarang. Okey, sejak apa?
Soalan ni kamu kena pilih soalan. Sejak apa? Soalan apa yang kamu kena pilih? Sejak bilakah? Sejak bilakah, betul. Sejak bilakah projek sakit ini itu Berlaku. berlaku? Wujud. Boleh. Berlaku boleh ataupun wujud boleh. Perkataan ni sama je, maksud sama, tak ada masalah. Maksud sama tak ada masalah apa ni Hans wujud boleh, berlaku pun boleh, tak ada masalah. Janji sama maksud. Berlaku. Yang ni betul. Okey, nombor 5, nombor dah 5 dah nombor 6 kita pergi ke nombor 6. Kat sini pula ialah bagaimana. Bagaimana ni kamu tengok sini. Dia punya jawapan kat sini, meningkatkan penguasaan dan mendenda pemaju. Macam mana kamu nak jawab, nak isi tempat kosong? Bagaimana apa sebenarnya yang kamu tengok sini yang benda-benda yang tadi wujud tadi tu itu ialah apa tu yang ni apakah sebenarnya yang ditimbulkan daripada petikan ni ialah mengenai apa sebenarnya? Bagaimana bagaimana pihak dapat yang ni okey tak boleh. Yang ni kamu cikgu tulis kat sini dulu lepas tu kamu selesai yang belakang. Bagaimanakah masalah projek sakit ini dapat diselesaikan. Diselesaikan ataupun kita boleh tukarkan diatasi. Diatasi. Yang ni pun sama juga. Kalau masa peksa nanti dia tak adalah bagi macam ni, dia tak ada suruh kamu isi tempat kosong macam ni. Dia suruh kamu, minta kamu buat ayat yang lengkap lah, buat ayat kata tanya yang lengkap. Ini sebagai latihan saja supaya kamu dapat tahu bagaimana kamu nak membuat kata tanya berdasarkan jawapan yang telah diberi kat situ. Kamu kena bina, kamu ulang balik perkataan-perkataan kata tanya ialah seperti apakah, di manakah, yang ni cikgu pun silap kat sini, di manakah, di manakah, siapakah, bagaimanakah, kenapakah, bilakah. Ini adalah kata tanya yang kamu bina daripada jawapan yang diberikan, tapi kamu kena boleh bina kata tanya. Okey, kita dah selesai yang tu, kita dah buat 2 latihan dah kita teruskan lagi. Kita teruskan lagi kepada yang ni. Okey, yang ini pula kamu lihat kat sini praktis keempat praktis keempat. Praktis keempat ni dia kata senaraikan 2 kata pasif dan 2 kata perintah. Kemudian anda kena bina 1 ayat sendiri daripada setiap perkataan yang telah dipilih. Yang telah dipilih. Okey, sekejap okey ni okey. Yang telah dipilih tu apakah dia kata pasif dan kata kata perintah kata pasif dan kata perintah. Ini soalan yang keempat Okey. Kita tengok apakah dia punya dia punya petikan kat sini. Penebusan sempadan negara pada sudut pandangan umum merupakan masalah setiap dan berlaku sepanjang masa. Okey, yang ini isu isu
sempadan negara ni sebenarnya telah menjadi isu yang begitu kritikal bagi negara kita. Negara kita adalah sebuah negara yang mempunyai sempadan dengan banyak negara. Kamu lihat contohnya dekat utara kita ada Thailand. Lepas tu bersebelahan dengan kita dekat sebelah Selat Melaka tu kita ada Indonesia. Lepas tu kita ada bawah selatan kita ada Singapura. Di Sabah pula adanya Filipina. Dan di bersebelahan dengan Sabah dan Sarawak tu ada wilayah Kalimantan, iaitu wilayah dalam Singapura. Menjadi satu isu yang besar apabila kita punya pasukan keselamatan terpaksa menjaga kita punya sempadan yang begitu luas sekali. Itu adalah satu daripada cabaran yang dihadapi oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah ini. Dan kamu tengok sini ada banyak semasa PKP ni ada banyak ops yang telah dilancarkan oleh pihak kerajaan ataupun pihak penguatkuasa di mana dalam ops menangkap pendatang asing yang datang ke negara kita ini. Mereka tak ada permit, dia masuk macam dekat kamu lihat dekat Kalimantan tu mereka boleh berjalan kaki saja masuk ke wilayah di Sarawak. Dan yang menjadi isu sekarang ni satu sempadan. Yang menjadi isu kamu lihat kat sini, sindiket antarabangsa menjadikan kawasan sempadan sebagai laluan penyeludupan di samping fungsinya sebagai tempat persembunyian apabila diburu oleh pasukan keselamatan. Kat sini kamu lihat ada banyak perkara isu penyeludupan ni. Isu penyeludupan ni ada banyak isu penyeludupan manusia, penyeludupan bahan-bahan contohnya lagi daripada cukai, penyeludupan dari segi barang-barang keperluan ni contohnya dekat sepadan Kelantan dengan Malaysia dekat sana, di mana dengan Thailand di mana isu tentang beras dijual diseludup ke wilayah di Thailand ianya menjadi satu isu yang begitu penting sekali dan pasukan keselamatan telah memainkan peranan dia untuk memburu ejen-ejen yang menjadi dalang dalam sindiket antarabangsa ni. Dan seterusnya, aktiviti haram golongan ini jangan kita biarkan menjadi duri dalam daging. Duri dalam daging, maksud dekat sini sebenarnya yang menjadi ejen ni bukan sahaja terdiri daripada orang-orang yang datang daripada luar negara, tetapi juga rakyat Malaysia, rakyat negara kita juga menjadi duri dalam daging negara kita dalam menjadi satu sindiket antarabangsa. Dan oleh sebab itu kita harap pihak berkuasa dapat menghentikan kegiatan tersebut secepat mungkin dan penyeludup yang ditangkap itu dibawa ke muka pengadilan agar mereka menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Tadi kita dah cikgu cek dulu satu. Dan kat sini kita lihat jawapan dekat sini, apakah perkataan yang menjadi dua kata pasif. Apakah dua kata pasif dalam dalam petikan ini kamu tengok sini. Apakah kata pasif yang digunakan dua kata kerja pasif. Kata kerja pasif.
Dia ada sebenarnya, kamu tengok sini ada lebih kurang 4 jawapan yang kita perlukan 4 jawapan yang kita perlukan. Okey. Ya, kamu lihat kat sini. Kalau kamu boleh cuba dua kata perintah, ada tak kat sini kata perintah yang digunakan kat sini? Nampak tak kata perintah? Kita cari dulu kata perintah. Apakah dia kata perintah? Okay, kata perintah. Nampak tak kata perintah yang digunakan pada petikan tersebut? Kata kerja, kata kerja pasif. Okey, kita sekejap cikgu nak. Okey, cikgu bagikan contoh dia Okey, contoh ni kata kerja pasif cikgu tulis kat sini dulu. Kata kerja pasif. Ni cikgu nak kena padam kita apa pula tu. Okey, kata kerja pasif Okey, kata kerja pasif. Okey, kata pasif contoh dia ialah contohnya perkataan yang selalu digunakan, kamu lihat kat sini ialah sudahkah. Contoh dia ialah sudahkah awak baca buku itu. Okay, sudahkah awak baca buku itu? Okey, itu ialah kata kerja kata kerja pasif. Lagi kita lihat contoh lagi cikgu bagi kat sini, contoh lagi yang kedua. Okay, contoh yang kedua ialah tidak dapat. Tidak dapat ku percayai. Ku percayai semua kenyataan mereka. Ini pun adalah contoh kata kerja pasif. Lagi cikgu beri contoh lagi. Lagi ialah semua buku itu perlu kau masukkan ke dalam beg. Cikgu bagi contoh saja dulu kamu tengok sini. Lepas itu lagi ialah kita masukkan meja-meja. Meja-meja ini ke dalam dewan. Ke dalam dewan. Yang ini ialah contoh-contoh kata kerja pasif. Lagi satu lagi. Satu lagi contoh dia. Contoh satu lagi ialah lukisan itu telah
saya siapkan. Saya siapkan 2 hari yang lalu. Okey. Kamu lihat kat situ cikgu dah bagi ada apa ni, ada 5 cikgu bagi dia punya contoh kata kerja pasif. Ada tak kamu dapat lihat ada dua ayat kat situ? Boleh tak kamu bacakan 2 kata kerja pasif Dapat tak? Dapat tak kamu lihat kat situ? Hans, dapat Hans? Kau tengok sini ayat pertama, masalah itu berlaku sepanjang merupakan masalah menjadikan kawasan sepanjang sebagai laluan samping fungsinya tempat persembunyian diburu oleh pasukan keselamatan. Ada 2 cikgu rasa kamu tengok saya penggunaan ni kamu tengok sini penggunaan ni. Diburu oleh, kamu tengok sini diburu, yang ni perkataan diburu. Okey, diburu ni ialah contoh kata kerja pasif. Satu lagi kamu tengok sini perkataan satu lagi ialah dibawa. Okey, ada 2 sini. Satu dibawa, satu diburu. Perkataan oleh, kamu tengok dibawa dan diburu. Kamu letak kat sini. Ini ialah jawapan dia ialah diburu. Okey, diburu. Lepas tu kat sini ialah dibawa. Okey, dibawa. Okey. Lepas tu yang ni kamu cuba pula. Soalan yang bawah ni 2 kata perintah. Perintah kamu tahu kan? Apakah dia kata perintah? Nampak tak kat sini kata perintah? Perintah. Penebusan pada merupakan masalah sejagat dan berlaku sepanjang masa. Sedikit antarabangsa menjadikan kawasan sebagai laluan, di samping itu menjadi tempat diburu oleh. Okey, kamu tengok sini kamu tengok perkataan yang pertama kat sini. Ini ialah kata perintah. Jangan. Kan kau belajar jangan. Yang pertama ialah jangan. Yang ni kamu sebagai ulang kaji supaya kamu tengok sini. Jangan kita biarkan menjadi duri dalam daging. Oleh sebab itu kita harap. Satu lagi kat sini. Harap. Okey. Cikgu bulatkan kat sini dulu. Satu ialah jangan. Okey, satu ialah jangan. Satu lagi ialah agar. Okey, agar. Okey, ini ialah dipanggil sebagai kata perintah agar. Agar lagi ada lagi tak? Sebab mungkin akan itu kita harap pihak, harap bukan agar, harap bukan agar harap, kita harap pihak dapat menghentikan. Yang ini ialah harap. Kamu harap. Ini ialah kata kerja, dua kata kerja perintah. Yang ni kamu, ni pun soalan-soalan pasif, ayat pasif cikgu tak tahu, cikgu tak ingat minggu lepas kita dah bincangkan tentang ayat aktif ke ayat pasif Kamu kena tahu apakah dia ayat aktif dan apakah dia ayat pasif. Dua kata perintah contohnya jangan, silalah. Itulah contoh-contoh kata perintah. Okey, lepas itu kamu, okey, yang ini soalan yang di bawah ini adalah praktis ketiga Okey, cikgu nak kamu cuba. Cikgu nak kamu cuba berdasarkan petikan di bawah ini, kenal pasti subjek. Kenal pasti subjek dan predikat. Predikat.
Subjek ialah, cikgu tulis kat sini, subjek ialah apa ni, contohnya macam Ali bermain bola. Okey, Ali ni ialah subjek dia. Ali ialah subjek. Predikat dia ialah bermain bola. Bermain bola, ini ialah predikat. Dia menerangkan, menerangkan tentang subjek. Itu ialah maksud subjek dan predikat. Okey, kita mulakan. Kamu lihat kat sini. Rasuah ialah amalan terkutuk yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Amalan ini menjejaskan nama baik perasuah. Orang yang beri rasuah tu ialah perasuah dan agensi yang diwakilinya. Sekalipun penerima rasuah pandai menyembunyikan perbuatannya, akhirnya ketahuannya juga. Pelaku rasuah sukar terlepas daripada hukuman apabila dihadapkan ke muka pengadilan. Itulah harga yang terpaksa dibayar oleh orang yang bertindak mengikut nafsu dan menganggap perbuatannya tidak dapat dikesan oleh pihak berkuasa. Okey, yang ni cikgu harap kamu boleh cuba menjawab soalan soalan yang ni, predikat dan subjek dan predikat. Kamu cuba soalan ni, lepas tu kita bincangkan dia punya jawapan dia lah. Boleh rujuk kepada petikan, boleh rujuk kepada petikan. Kamu boleh ambil kat sini Hans, kamu boleh ambil kat sini daripada ayat pertama ni, perkataan dia lah. Perkataan kat sini. Ialah amalan terkutuk. Amalan terkutuk, okey, amalan terkutuk. Okey, amalan terkutuk yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Bertanggungjawab tu. Bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Yang ni kamu ambil daripada sini, cikgu. Ini ialah kamu ambil daripada sini. Okey. Okey, lepas tu nombor 2. Nombor 2 ni dia punya, dia kata kat sini menjejaskan agensi dia wakili. Kat sini yang ni lah kamu kena ambil sini. Apakah dia punya subjek dan apakah dia punya predikat dia. Apakah dia punya subjek dia? Subjek dia perasuah. Cikgu rasa bukan rasuah. Sebelum tu. Okay. Yang perkataan yang pertama pada ayat yang kedua. Perkataan yang pertama pada ayat kedua. Pada ayat kedua, amalan ini. Dia punya, yang ni ialah dia punya apa ni, dia punya subjek dia. Okey, kamu tulis kat sini, ini ialah dia punya subjek. Okey, ni ialah dia punya subjek. Okey, lepas itu dia punya predikat dia, apakah dia punya predikat dia?
menjejaskan nama baik rasuah dan agensi yang diwakili. Ya, menjejaskan nama baik nama baik. Okey, nama baik menjejaskan nama baik perasuah perasuah ya. Perasuah. Okey. Lepas tu kita pergi yang ketiga pula Ketiga dikatakan ni sukar terlepas daripada hukuman apabila dihadapkan. Yang ni kamu boleh rujuk kepada ayat yang keempat cikgu rasa ni keempat. Okey, keempat di sini. Okey, keempat di sini keempat di sini. Pelaku rasuah sukar terlepas daripada hukuman apabila dihadapkan ke muka pengadilan. Apakah dia punya subjek dia? Pada ayat yang keempat tu. Hukuman. Bukan hukuman, subjek. Subjek tu yang apa? Macam tadi kan kamu kata tadi amalan kan? Di sini tadi yang nombor 2 tadi cikgu tak tulis kat sini pula. Sini ialah amalan. Apa? Perbuatannya. Perbuatan bukan? Subjek. Pada ayat yang keempat tu ada subjek dia. Pelaku rasuah. Ya, pelaku rasuah. Pelaku rasuah ialah dia punya subjek dia. Pelaku rasuah. Okey. Itu dia punya subjek dia. Lepas tu sukar terlepas dari hukuman apabila dihadapkan ke muka pengadilan. Dia ke muka pengadilan, ya betul. Ke muka pengadilan. Okey. Ini pun soalan-soalan ni, ini pun soalan-soalan yang dianggap popular juga subjek dan predikat. Okey. Okay, kamu dah selesai kamu dah ada 3 soalan yang kamu dah 4 kita dah bincang Kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk ni lepas tu kita akan ubah kepada bahan yang lain pula Okey, kita lihat kat sini praktis keempat praktis keempat. Dalam petikan di bawah terdapat 6 perkataan yang digugurkan. Kenal pasti perkataan-perkataan, kenal pasti tempat-tempat yang perkataan ini digugurkan. Kemudian lengkapkan ayat tersebut dengan perkataan yang sesuai. Yang digugurkan ada 6 perkataan yang telah digugurkan. Kita baca dulu, kita baca satu-satu dulu. Hutan menyumbang pelbagai manfaat negara. Misalnya kayu balak, air dan udara yang bersih. Hutan. Hutan banyak. Kita adalah sebuah negara yang beriklim khatulistiwa dan kita mendapat kenikmatan daripada hutan yang begitu tebal ni. Dan misalnya bahan-bahan yang kita dapat diperolehi daripada hutan kita contohnya ialah kayu balak, air dan udara yang bersih. Kita harus sedar manfaat itu akan lenyap. Ekosistem hutan tidak diurus dengan betul. Kalau kita tak jaga betul-betul kita punya ekosistem kita, ianya akan lenyap daripada pandangan kita. Hutan berdepan dengan pelbagai cabaran kemusnahan termasuklah penerokaan tanah. Kalau kita tonton berita-berita berita-berita tentang penerokaan tanah secara haram oleh pembalak-pembalak dan telah merosakkan kita punya khazanah hutan kita. Ni sungguh mengecewakan kita kerana generasi muda generasi akan datang tak dapat menikmati hutan yang telah menyumbang kepada ekosistem kita. Dan selanjutnya kita memikul tanggungjawab memelihara
sumber yang ternilai ini. Pada ini pula dunia berhadapan dengan isu kepanasan global yang mengancam kesejahteraan dan keselesaan hidup. Dan juga isu kepanasan global ni ialah berkaitan tentang pelepasan CLC iaitu sejenis bahan-bahan kimia daripada kita punya pendingin hawa dikeluar kat situ dan telah membuatkan kita punya ozon lapisan ozon tu telah menjadi nipis menyebabkan kita punya ozon nipis dan telah sampai dekat kita permukaan bumi dan menyebabkan kita punya ais di kutub utara dan ke selatan menjadi cair. Ini adalah satu isu dan ianya sebenarnya telah memberi kesan kepada negara kita juga. Dan kita pernah dengar apabila berlakunya kenaikan air laut dekat tepi-tepi pantai di sepanjang negara kita. Ini disebabkan oleh isu kepanasan global yang mengancam kesejahteraan dan keselesaan hidup. Malaysia sebagai sebuah negara yang memiliki hutan yang masih luas menumpukan perhatian memelihara khazanah tersebut penuh tanggungjawab. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1 dulu. Kita pergi ayat nombor 1. Cuma kamu bagi tahu cikgu, ada tak perkataan yang telah digugurkan pada ayat yang pertama ni? Kita semak satu-satu dulu. Ada tak perkataan yang telah digugurkan? Nombor 1. Yang telah digugurkan pada ayat nombor 1. Ayat nombor ni macam ni. Dia macam ni, masuk dia sekarang. Dalam ayat nombor 1 ni, ada satu perkataan yang telah digugurkan. Ada satu perkataan yang telah digugurkan. Maksudnya, perkataan tu menjadi, apabila ayat itu, perkataan itu digugurkan, ayat itu tidak menjadi ayat yang lengkap. Ayat itu tak betul lah. Ada perkataan yang telah digugurkan. Apakah perkataan dia? Hal menyumbang pelbagai manfaat. Okey, cikgu bagi contoh satu dulu. Kat sini ada perkataan dia. Sini, kau tengok sini Yang sini. Di sini. Perkataan yang telah digugurkan ialah kepada. Okey, kepada kat sini. Kepada dia dah gugurkan. Sepatutnya kita letak kat sini, ni kepada. Digugurkan. Itu ialah kepada. Lepas tu kita pergi ayat kedua pula. Misalnya kayu balak, air dan udara yang bersih, yang ni tak ada apa. Kita harus sedar manfaat ini akan kita harus sedar manfaat itu akan lenyap ekosistem kita, ekosistem tidak terurus dengan betulnya. Dekat sini, kamu tengok sini kat sini, yang tepi ni, yang tepi kat sini, kamu rasa kan apakah perkataan yang kamu kena, yang tertinggal kat sini sebenarnya, dia dah gugurkan kat sini. Apakah perkataan yang telah digugurkan kat sini? Kita harus sedar bahawa betul. Itu betul. Bahawa. Okay, cikgu letak kat sini dulu bahawa. Okay, bahawa kat sini. Maksudnya bahawa
Lepas itu bahawa manfaat itu akan lenyap, ekosistem tidak akan terurus. Kat sini ada satu macam adalah satu ada satu perkataan yang telah digugurkan. Okay, cikgu kat sini. Okay, cikgu tulis kat sini. Okay, dekat sini kat sini. Okay, apakah perkataan yang sepatut kat situ? Ataupun bukan itu, akan lenyap ekosistem. Okay, bukan kat situ. Sini. Silap, sorry. Dekat sini . Dia dekat sini. Dekat situ. Apakah perkataan yang sepatutnya kamu letak kat situ? Perkataan yang tertinggal kat situ. Akan lenyap ekosistem hutan. Apakah untuk akan lenyap untuk bukan untuk bukan. Manfaat itu akan lenyap perkataan apa? Pada bukan. Okey, cikgu buat aku bantu kamu kat sini. Kat sini, perkataan yang sesuai kat sini ialah sebenarnya kamu lihat kat sini ialah jika. Okay, boleh kata manfaat itu akan lenyap jika ekosistem hutan tidak diurus dengan betul. Kat sini jawapannya ialah jika. Okay, jika. Okay, jika. Okay, tidak diurus dengan betul. Tidak diuruskan dengan betul. Okay, tidak diurus dengan betul. Lepas tu, hutan berdepan dengan pelbagai cabaran kemusnahan termasuklah penerokaan tanah. Okay, ada tak dengan betul, urus dengan betul, hutan berhadapan dengan pelbagai cabaran kemusnahan termasuklah penerokaan tanah. Kita memikul tanggungjawab melihara sumber yang bernilai ini. Pada masa ini, kamu tengok sini, kamu sini. Perkataan apa yang sesuai kat sini Hans? Yang kat sini. Yang sini. Sorry cikgu, tadi terkeluar. Oh, kamu terkeluar? Tadi terkeluar. Tahu. Yang ini, kamu tengok, kamu nampak skrin cikgu kan? Nampak Nampak cikgu. Okay. Dekat sini cikgu dah bawa kuning, merah kat sini. Apakah perkataan yang kamu kena letak kat sini? Yang nombor 4 dah. Yang tengah-tengah dah. Pada ini. Hari. Pada hari ini dunia, okey, pada hari ini, okey. Hari ini pada, ataupun kamu boleh tukar betul lah, hari ini, hari tu boleh, ataupun ialah ialah masa, masa ini. Ataupun masa. Lepas kita dah nombor 4 dah. Lepas itu kita teruskan
berhadapan dengan isu kepanasan global yang mengancam kesejahteraan dan keselesaan hidup. Malaysia sebagai sebuah negara yang memiliki hutan yang luas. Kat sini, kamu tengok sini apa yang tertinggal kat sini? Yang tinggal yang di sini. Apa yang tertinggal ni? Luas dan menumpukan. Nombor 5 tu. Antara luas dan menumpukan. Apakah perkataan yang perlu kamu? Perlu, betul. Perlu. Kat sini ialah perlu